Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, di sini ada sedikit perkongsian tentang graf fungsi soalan D yang biasa menjadi kesukaran, menjadi kebimbangan untuk pelajar-pelajar kita untuk menjawabnya. Okay, baik. Tujuan graf fungsi ini, soalan D, biasanya ialah untuk memuaskan persamaan. Jadi, bila memuaskan persamaan, kita ada beberapa kaedah. Pertama, pergantian, penghapusan dan mengiyakan. Okay? So, tujuannya adalah untuk mewujudkan satu garis lurus yang bersilang dengan persamaan yang diberi. Jadi, maksudnya di sini, bila dikatakan garis lurus, maknanya ialah dia linear. Dia tak ada kuasa, dia tak ada salingan. Kita nak buang dah lah tu. Okey. Memang kita akan mencari, tujuannya untuk garis lurus kita tahu akan mencari dua nilai, nilai X dan Y. So menggunakan kaedah pergantian ataupun penghapusan. Dan caranya ialah sekiranya kita menggunakan kaedah penggantian, kita gantikan satu nilai yang kita dapat untuk cari satu nilai yang satu lagi. Okey, bagi siapa yang menggunakan kaedah penggantian, dia punya ibunya ialah pastikan yang kita nak gantikan itu dia adalah menjadi perkara rumus untuk kaedah penggantian. So, jika menggunakan kaedah penghapusan, mestilah dia dalam bentuk am. Am tu ialah, contohnya kalau AX kuasa 2 BX tambah C, tu contohnya lah. Okey, mengiyakan pula ia satu operasi tambah tertolak supaya sama dengan yang diberikan. Okey. So, kita berkenalan dulu apa itu normal versus tak normal. Okey, normal. Normal ni maksudnya mesti ada, dia akan berikan ada satu persamaan yang asal, satu lagi ada satu persamaan yang nak memuaskan yang asal. Jadi, apa yang dimaksudkan ialah normal tu, persamaan yang diberikan tu yang kat soalan D tu, mesti ada apa? Ada satu, ataupun dua, ataupun tiga yang sama. Okey. So, apa yang sama? Ada dua jenis, satu sama CP, satu sama GB. So, apa sama CP? Sama pemboleh ubah, beza perkali. Nanti kita tengok kan apa maksudnya. Kalau secara kita nampak sama pemboleh ubah tu maksudnya X dengan X. Cuma satu ada X, satu ada 3X. Gitu. Tapi untuk kes ni yang kita nak buang ialah kuasa 2. Jadi contohnya ialah kita boleh bagi contoh, katakan yang dekat sini adalah contohnya sama pemboleh ubah, iaitu contohnya X kuasa 2, satu lagi ada 3X kuasa 2. Itu maksudnya sama pemboleh ubah, beza perkali. Ini perkalinya 1, ini perkalinya 1, ini perkalinya 3. Okey, jenis yang kedua sama CP ialah sama pemboleh ubah, sama perkali, beza tanda. Okey, contoh persamaan yang pertama diberi, katakan begini, Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah 6. Persamaan yang kedua diberi ialah 3X tolak X kuasa 2 sama dengan 7. Maknanya tandanya ini ialah berbeza. Okey, jenis yang ketiga sama kali boleh ubah berbeza. Contoh, katakanlah Y sama dengan, ambil contoh salingan lah, 5 per X. Tapi satu lagi dia nak Y, dia nak sama, katakan sama dengan 10 sama dengan 2X tolak 2X kuasa 2 tolak 5X.
Itu contohnya. Tak apa, nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Ini untuk lebih gambaran awal saja. Okey, contoh. Ni kes penggantian dulu Okey, maknanya kita dah ada dekat sini dia punya saya tukar warna ni. Yang samanya ini dengan yang ini. Itu maksudnya satu sama. Okey. Ini pula kes sama tapi pun boleh berbeza. Ni contohnya ni dengan yang ini. Pemboleh ubahnya sama, kuasa 2 kuasa 2, tapi kalinya itu 3, ini 1. Okey. Jenis 2 yang sama, maksudnya ialah persamaan yang diberi pada awal ini dan persamaan yang baru diberi ini. So dia ada 2 yang sama. Okey. 3 sama, maksudnya diberi solid-solid sama, solid-solid sama dengan yang asal dengan yang baru yang nak dipuaskan sama. Okay. Alright, so ini pun sama juga kesnya. Ini yang asal, ini yang baru, sama. Okay. Itu ialah kes normal. Okay, contoh lain. Okay, yang ni saya bagi contoh. Okay, katakan kes yang satu yang sama. Maknanya kita dapat yang sama apa? Ni kita nampak sama. Tapi untuk kes ni, yang sama GB belum jadi perkara rumus. Sama GB tu maksudnya yang sama-sama sebiji lah. Jadi belum jadi perkara rumus. Okey, kes yang kedua, yang sama GB tapi sudah menjadi perkara rumus. Sebab untuk kaedah penggantian, dia mesti jadikan dia perkara rumus. Itu kalau konsep untuk penggantian. Okey, yang ini pula, yang sama CP. Kenapa CP? Sebab ini satu negatif, satu positif. Yang ini sama. Itu maksud sama CP. Sama GB, sama sebiji. Okey, tapi kes ni dia ialah sama CP tapi sudah menjadi perkara rumus. Okey, yang ni pula. Yang sama CP sudah rumus. Ni sama dia punya berubah. Jadi perkalinya beza. Okey. Alright, yang ini sama GB betul dan sudah menjadi perkara rumus. Okey, kes ni yang dinyatakan sama CP tapi sudah dirumus. So 3 ni sama dengan 3 ni. Itu. Tapi dia bukan sama GB, dia sama CP. Sebab ni kalau bawah ni 3 ni ditukar 3 per X, itu baru sama GB. Okey. Okey, jenis yang tak normal macam ni lah. Langsung tak ada yang sama GB, tapi sebenarnya kita boleh lihat bahawa ada tak yang boleh kita jadikan ada tak nilai tu dalam nilai tu. Contoh, maksud saya 4 ni ada tak di dalam 8. Sebab tu kena mahirkan dulu sebelum yang saya tunjukkan pada sebelum ni ialah algebra. Kalau tak mahir tu memang susah. Sedangkan kita tahu 8 tu ada 4, 8 tu ada 6, ada 7, ada 5. Okey. Begitu dengan kes ni. Yang asal ialah yang ini, yang baru ni tak ada yang sama pun. Tapi sebenarnya 5 ini ada di dalam 10. Okey. Sebab tu kena latihan pertama ialah kena kenal pasti sama CP, sama GB, normal tak normal. Okey, ni contoh soalannya lah. Okey. So, saya ambil contoh soalan yang pertama ini. Okey. So, katakan saya ambil contoh soalan yang pertama ini. Okey. Saya ambil contoh soalannya ialah yang ini. Saya copy je. Okey, saya ambil ni soalannya.
Okey, jenis soalan yang macam ini pula. Okey, saya tukar warna. Baik. So, kes soalan ini ialah sama CP, iaitu ni dengan ni sama. Okey. So, bila sama dan yang sama tu sudah menjadi perkara rumus, senang. Jadi apa kita buat? So, kita gantikan saja 5 ini dalam ini. 5 tu apa? Ini. Jadi umpamanya asalnya macam ni. Okey. Yang ini ni nak gantikan kat sini. Maksudnya begini. Saya tukar warna. Saya besarkan sikit supaya nampak bezanya. Ni maksudnya jadi umpama saya kena buat macam ni. X kuasa 2 tambah 3X. Itu kita gantikan dia. Jadi bila kita dah gantikan dia, jadi Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3X bagi X. Okey, so ini terpulanglah caranya. Ada yang pelajar buat seperti begini. Ada pelajar lagi yang buat seperti begini. Dimatikan, matikan, dihapuskan, jadi akan dapat X tambah 3. So inilah samaan garis lurus yang dikehendaki. Okey? Baik. Itu kalau sudah menjadi perkara rumus. So langkahnya macam nak jadi perkara rumus, saya dah ajar pada algebra yang lepas. Okey? So kita tengok lagi contoh yang lain. Okey. Alright, contoh ini pula. New. Okey ni. So ini kategori ialah sama CP atau sama GB. Dan adakah sudah jadi rumus? Jawapannya sama GB. Ini se-GB dengan yang ini dan sudah menjadi perkara rumus, iaitu dia dah sorang-sorang dan tak ada pengacau. Itu pada algebra yang sebelum ni. Jadi ini terus sajalah. Jadi saya cuma menggantikan, iaitu jawapannya ialah benda lah ini kita gantikan kat sini semua. Contohnya Y sama dengan 12 per X. Jadi apa kita buat? Okey, jadi seolah-olah ini kita gantikan semua dah benda lah semua dalam ni. Jadi umpamanya Y sama dengan 12 per X ni, saya kacau dia. Saya tulis negatif 5X tambah 3. Saya gantikan semua. Jadi jawapannya Y sama dengan negatif 5X tambah 3. So inilah persamaan garis lurusnya. Okey, kita ambil contoh lain. Saya akan bagi contoh semua yang sudah jadi perkara rumus sebab kita dah belajar macam mana nak jadikan rumus sebelum ni. Okey, contoh soalan lain. Okey, jenis yang ini pula. Okey, jenis ni. Alright. Jenis sama CP. Sama CP, yang CP-nya iaitu apa? Dia pemboleh-ubahnya sama. X kuasa 2 tapi perkalinya berbeza. Okey, jadi apa nak buat? Kita kena samakan nilainya. Dia ada banyak cara. Sama ada samakan nilainya atau tidak. Sebab kita nampak sebenarnya ini berkali 3. Sama, dia ada banyak cara . Satu, kita samakan perkali. 2, masukkan terus. Maksud saya, okey begini. Okey, kita dah nampak ni X kuasa 2 ni sama dengan ini.
Jadi X kuasa 2 tu ada tak dalam ni? Ada ni. Ni saya masukkan kalau kes 2 dulu Saya masuk kes 2 dulu. Okey, so masukkan terus. Jadi maksudnya Y sama dengan 3X kuasa 2 tu, kuasa 2 ni saya kena gantikan dengan benda Allah yang ini. Jadi bermaksud Y sama dengan 3X kuasa 2 tu saya kena ubah. Saya kena tulis 2X tambah 3. Dan bila kita gantikan, jangan lupa buat kurungan. Okey, dan akhirnya dia akan menjadi, kita kembangkan dia, 6X tambah 9. So itulah dia punya kita panggil ROS. So untuk kes 1 kita samakan berkali. Dia dah siap-siap berkali asal dia dah buat, dia buat awal-awal dulu. Maksudnya soalannya kan macam ni, 3X kuasa 2, X kuasa 2 sama dengan 2X tambah 3. So dia nak samakan ini, ni semua ni aku kena kalikanlah dengan 3. Dia buat macam tu. Jadi ini dia dah kata dah sama GB dengan yang ini. Jadi terus je lah Y. So Y sama dengan 6X tambah 9. So jawapan pun sama. Itulah kemahiran untuk kita menjawab soalan ini, sama ada kita nak masukkan terus atau kita sambungkan berkali. Okay. Alright, kita jawab lagi soalan lain untuk lebih pemahaman. Okay, seterusnya kes ini pula. New. Okay, kes ini sama CP tak sama tanda. Ini kita dah sama dah, tapi tak sama tanda. Ni positif, ini negatif, ni positif. Pun sama juga. Ada dua kaedah juga. Satu nak samakan, sehingga terus masukkan. Apa ni tulisan doktor Okay, so pertama kita nak masukkan kes 2 dulu, terus masukkan. Okay, maksudnya apa? Okay, saya salin balik soalannya. Y sama dengan 5X 2X tolak 3X kuasa 2. Ini persamaan yang asal. Ini persamaan yang nak dimuaskan, untuk memuaskan persamaan di atas ni. Okay, jadi kita tahu dah ni 3 ni kuasa 2 ialah nilai ni. Jadi ini yang kita nak masukkan dekat dalam ni, gantikan ni. Okay, jadi Y sama dengan 5 tambah 2X tolak 3. Okay, dia nak 3X, Okay, nak tolak, so 3X ni kita nak masukkan dia dah. So ingat pesan saya, tolak. Apabila ada orang tolak kita, takkan kita biarkan je, mesti kita defend. So defend macam mana? Kita mesti ada penghadang, jadi kita letaklah kurungan. Jadi apa yang 3X tu? Gantikan dengan benda Allah ni, iaitu 17 tolak 2X. Okay, jadi salin balik. Y sama dengan 5 tambah 2X, buka kurungan, tolak 17 tambah 2X. Jadi jawapannya ialah 4X tolak 5 tolak 17, 12. So inilah kesamaan garis lurusnya. So itu untuk kes yang kedua. Kes yang pertama dia nak samakan. Okay, saya bagi contoh yang lain. Saya padam dulu. Contoh kes yang samakan dulu. So dia nampak sini positif, dia nampak sini negatif. Jadi dia nak samakan negatif ni macam mana? Dia ada cara, iaitu aku kena kalikanlah semua ni dengan negatif. Jadi dia akan jadi negatif kali positif 17, negatif 17. Negatif kali negatif 2X, positif 2X, sama negatif 3X kuasa 2. So dia dah sama ni, dah sama sebiji dengan ni. Jadi dia salin balik lah. Y sama dengan 5X 2X
Kali ni tak perlu ada pendinding sebab dia dah bagi tahu dia nak gantikan semua ni. Negatif sekali dia dah digantikan. Jadi tinggal masukkan yang ini. Tolak 17 tambah 2x. So jawapannya 4x tolak 12. So sama saja jawapannya. So ada dua kaedah, sama dia nak samakan dahulu ataupun terus masukkan. Okay. Alright, kita ambil contoh lain lagi. Okay, saya ambil contoh yang ini pula. Salah, bukan kat situ. Saya ambil kat sini. Wrong number. Okay, dah. Okay. So, kat sini permainannya kadang dia menipu daya kita. Alamak, ini ada negatif, ini ada positif. Macam mana ya? Macam biasa, kita dah bagi tahu tadi ada dua kaedah. Sama kita nak samakan dahulu atau masukkan terus. Okay. Tapi dalam kes ini, yang kita nak samakan belum jadi perkara rumus. Jadi langkah pertama, ini kita jadikan perkara rumus dahulu. So 3x kuasa 2 tolak 4x sama dengan 2x. So 3x kuasa 2 sama dengan 2x tambah 4. So inilah yang kita nak masukkan nilai ini ke dalam sini. Tapi ada negatif, ini positif, so mesti ada kurungan. Okay. Okay, ni yang cara yang kedua tadi, iaitu masuk terus. Okay, jadi y sama dengan 10 tambah 2x tolak dalam kurungan 2x tambah 4. So y sama dengan 10 tambah 2x buka kurungan. Jadi dia akan jadi y sama dengan 6. Okay. Jadi terpulang. Yang cara pertama disamakan pula. Cara pertama ni x kuasa tolak 4x. Sebab yang sama tu belum jadi rumus, dia buat macam ni. Dia tinggalkan ni sorang-sorang, pindah ke sana. Contohnya lah, jadi ini sana dia akan jadi negatif. Ini pindah sana, ini pindah sini pula. Yalah, cara berbagai-bagai kan. Jadi dia akan jadi negatif 2x tolak 4 sama dengan negatif 3x kuasa 2. So ini dah sama-sama sebiji dengan ini. Jadi dimasukkan pula dalam kes ni, y sama dengan 10 tambah 2x tolak 2x tolak 4. Jawapan tetap sama, y sama dengan 6. Okey? Boleh? Tapi ada satu lagi, orang berfikir begini pula. Cikgu, ini kan sama cikgu. Ya, saya padam balik lah. Cikgu, ini kan sama dengan ni cikgu. Habis, maksud kamu macam mana? Gantikanlah cikgu. Ini, masukkanlah dalam ni cikgu. Boleh ke? Tak cikgu. Saya tak tahu. Awak try lah. So dia pun try. Jadi y sama dengan 10 tambah 2x tolak 3x kuasa 2. So yang ini dia nak gantikan dengan benda Allah yang ini. Jadi y sama dengan 10 tambah 3x kuasa 2 tolak 4 tolak 3x kuasa 2. Jadi akan dapat ini dengan ini tolak, habis 10 tolak 4, 6. So sama tak? So boleh ke tak? Itu kemahiran yang saya cakap daripada awal-awal pertemuan kita dahulu. Lihat kemahiran berfikir. Ada yang nak buang x kuasa 2. Sebab tu paling penting ini ialah lihat dia sama GB atau sama CC. Sama CC pula, sama CP. So semua tu boleh digunakan. Okay, kita ambil soalan lagi. Ni dah senang. Ambil kes soalan. Okay, ambil contoh soalan yang ni pula lah. Yang tak normal pula kes yang tak normal pula. Okay, kes tak normal. Okay, ambil ni dulu. Kes tak normal.
Tadi semua normal. Kes normal tu ada yang sama-sama, ada yang sama lah. Tak kira sama CP atau sama GB. Okey, ini teruskan. Jenis kalau tak normal. Okey. Apa maksud tak normal tu? Dia sebenarnya macam ni je. Kebiasaannya dia akan bagi yang asal ni, nilai yang kita boleh cari lah mesti lebih besar. Yang asal yang asal. Yang baru nilainya mesti kecil. Contoh 5, sini 10. Jarang dibagi sini 10, sini 5. Tu lagi perit. Tu konsep yang pertama Dia akan bagi nombor yang persamaan pada yang baru ni, yang kat soalan D, yang nombornya adalah lebih kecil daripada yang besar dan boleh didarab lah. Maksudnya kalau 3 boleh jadi 6, 9, 12. Dia takkan bagi sini 5, sini dia suruh cari 12. Tak boleh. Tu lagi sakit. Okey? Okey, so apa nak buat dalam kes ni? Okey. Macam mana 5 nak jadi 10? Kita konsepkan, kita kena samakan lah. Sebab tu algebra dulu saya cakap 10 ni sama tak 5 kali 2? Saya buat macam ni. Sama tak dengan yang ini? Jadi kita dah tahu 5 ni, kita dah nampak sama dengan budak lah ni, ke semua ni. Jadi kita gantikanlah saja y sama dengan x kuasa 2 tambah 3x darabkan dengan 2. Ni jangan lupa. Tu dibagi x. Jadi jawapannya darab pecahkan kurungan, kaikan kurungan jadikan 2x kuasa 2 tambah 6x bagi x. Okey, macam tadi juga ada banyak cara. Ada yang buat 2x bagi x tambah 6x bagi x. Potong. Jadi jawapannya akan tinggal 2x tambah 6. Okey, jadi buat lagi sekali 2x tambah 6. Inilah persamaan garis lurusnya. Gitu Tu contoh yang tak normal. Biasanya tak normal ni keluar ialah pada kalau gerab pecahan lah, orang panggil salingan. Dia punya boleh ubah tu kat bawah. 1 per x, 2 per x, 3 per y contohnya lah. Okay, so kita ambil contoh lain lagi. Okay, contoh lain lagi yang terakhir untuk tu. Okay, untuk kes ni pula 8 per x. Okay, sekejap. Per x. Saya tulis je lah. Okay, saya tulis je lah. Okay, soalnya y sama dengan 8 per x. Lepas itu x kuasa 2 per 4. Soalan yang baru ialah x kuasa 2 koma pada 4 sama dengan sifar. Okay, so macam saya dah cakap tadi, kebiasaannya yang soalan pada D, yang ini ada nombor yang mesti lebih kecil daripada yang asal. Cuma masalahnya yang kecil ini bukan bentuk am. Tadi diberi contoh kalau memang dah bentuk am. So apa nak buat? Memang jadikan bentuk am. Jadi jawapannya ini kita jadikan dulu bentuk am. Ini x kuasa 2 sama 4. So 4 itu ada tak di dalam 8? Jawapannya ada, jangan cakap tak ada. Iaitu 4 kali 2 bagi x kan. So kita tahu 4 ni sama dengan ni, masukkan dekat sini, gantikan dia. Dy sama dengan x kuasa 2 kali 2 per x. Jadi jawapannya y sama dengan 2x kuasa 2 per x. Okey, ada beberapa kaedah. Terpulang, ada yang buat 2x
X. X. Potong. So, jadi Y sama dengan 2X. Inilah bentuknya. Okay. So, secara kesimpulannya, jangan takut untuk jawab soalan D. Yang penting, kenal pasti dahulu. Normal tak normal. Apa tu normal? Ada yang sama. Yang sama, ada lagi jenisnya. Sama CP, sama GB. Yang tak normal ialah nombornya apa-apa tak ada, tapi boleh jadi benda lah tu. Okay, untuk kaedah penggantian, ingat, jadikan dia perkara rumus. Nak cari perkara rumus, ingat balik yang kita dah belajar. Tiada pengacau dan perkalinya 1. Tiada pengacau, macam mana? Hidup mesti berlawanan. Kalau dia tolak 5, tolak 5. Okay, saya bagi contoh lah. Kesian pula kamu ni. Contoh, katakan macam ini. Tolak 3x tolak 5 sama sifar kan. So, saya nak jadikan dia perkara rumus. Jadi, pengacaunya siapa? Yang ini pengacaunya. Jadi, kita kena lawankan. Hidup berpasangan. Dia mesti ada pasangan. Jadi, negatif lawannya positif. 3x negatif. Positif lawannya negatif. Dan hidup mesti kena adil. Okay, so ini akan hilang. Sebab benda ni dibuat dia akan jadi sifar. Ia macam negatif 1 tambah 1 kan sifar. Negatif 4 tambah 4 sifar. Okay, so jawapannya X kuasa 2 sama dengan 3X tolak 5. So ingat, itu nak jadikan perkara rumus, iaitu tiada pengacau dan perkalinya 1. Okay, saya bagi contoh lain. Katakan saya nak cari X sajalah. 3X tolak 5 sama dengan 6. Okay, ada pengacau. Ni, hidup mesti berpasangan. Hidup kena adil. Sebab sini tambah 5, sini bertambah 5. Okay, dah tinggal. Dan kena bahagikan dengan diri dia sendiri. 3 bagi 3, hidup kena adil, 3. Okay, itu kita dah belajar tadi, masa di awal. Okay, so itu saja untuk perkongsian untuk soalan D. Cuba. Kalau tak tahu, jangan peras, minta pada Allah, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa saya cakap macam tu? Itu pengalaman saya. Bila saya jawab, saya tak dapat idea. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak kali, 3 kali paling common. Relax kejap, tarik nafas, InsyaAllah dia akan bagi. Alright, okay, itu saja.